Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang untuk menyambung pengajian kuliah duha kita yang tergendala berikutan penutupan masjid yang hampir 3 minggu. Jadi hari ini insya-Allah, bermula hari ini kita akan menyambunglah pengajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kita, dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-29, iaitu berkenaan dengan amal yang menyebabkan masuk syurga, pada muka surat 267. Baik, hadis ini merupakan hadis yang begitu panjang, diriwayatkan oleh Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, yang mana beliau pernah berjalan bersama dengan Nabi SAW. Dan dalam perjalanan ini, beliau mengambil peluang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dan persoalan yang diajukan oleh beliau kepada Nabi ialah, sebagaimana dalam buku kita kan di sini, iaitu beliau kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku dengan amalan yang mana dengan amalan tersebut menyebabkan aku masuk ke dalam syurga dan juga menjauhkan aku daripada api neraka. Lalu Nabi SAW di sini, Nabi kata kepada dia, "Qala, laqad sa'alta an azimin, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaih." Iaitu Nabi beritahu kepada dia, sesungguhnya engkau telah bertanya dengan sesuatu perkara yang begitu besar. Isunya besar di sini. Dan perkara ini akan dipermudahkan kepada siapa yang ingin Allah permudahkan bagi diri dia. Dan Nabi sebutkan amalan yang diminta oleh Muaz ibn Jabal itu tadi. Iaitu Nabi kata, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, wa tuqimus salah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Sebelum kita masuk kepada perbincangan tentang hadis ini, ada sambungannya ada panjang lagi lah, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang kemudian. Tapi di sini penting untuk saya memperkenalkan siapa Muaz ibn Jabal radhiyallahu an itu sebenarnya. Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, dia bukan sebarangan orang ya muslimah. Muaz ibn Jabal radhiyallahu an adalah antara sahabat yang Nabi SAW cintai. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Yang mana Nabi kata, beliau adalah antara orang yang layak untuk kita ambil ilmu Al-Quran daripada dia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada menyebutkan, yang mana Nabi kata, "Khuzul Quran min arba'ah." Ambillah Al-Quran daripada 4 orang ini. Pertama, Nabi sebutkan namanya Abdullah ibn Mas'ud. Kedua, Salim. Ketiga, Muaz ibn Jabal, dan yang keempat ialah Ubay ibn Ka'ab. Jadi di sini antara 4 orang yang Nabi sebutkan namanya ialah Muaz ibn Jabal. Menunjukkan pengakuan Nabi SAW ke atas kemahiran dia, kemampuannya dalam ilmu Al-Quran itu tadi. Di samping itu, Nabi SAW juga mengangkat beliau sebagai salah seorang sahabat yang memiliki keutamaan dalam ilmu halal dan haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, wa a'lamuhum bil halali wal harami
Muaz ibn Jabal. Yang mana ketika Nabi SAW menyebutkan antara umat baginda kan yang memiliki keutamaan-keutamaan dan antara mereka di kalangan sahabat Nabi yang memiliki keutamaan tentang ilmu halal dan haram, iaitu kefahamannya tentang ilmu tersebut adalah begitu tinggi, Nabi sebutkan namanya ialah Muaz ibn Jabal. Maka sebab itu ya muslimah yang saya kasihi, kita lihat di dalam hadis ini Muaz ibn Jabal, beliau memiliki kesungguhan bertanya dengan Nabi SAW. Dan satu keistimewaan yang saya lihat ada pada Muaz ibn Jabal ialah beliau di kalangan pemuda yang memeluk agama Islam ketika berusia 18 tahun. Muda. Dan beliau juga, kita lihat di sini, beliau ni adalah di kalangan sahabat Nabi yang meninggal dunia pada usia yang muda juga. Disebutkan dalam kitab biografi ulama dan juga sahabat tentang usia beliau. Ketika beliau meninggal dunia, ada yang mengatakan 33 tahun ataupun 34 tahun. Maknanya usianya muda ketika beliau meninggal dunia. Namun, dalam usia beliau yang muda itu tadi, kita dapati beliau menghabiskan usianya dalam perjuangan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita dapati Nabi SAW meletakkan beliau sebagai sahabat yang memiliki ilmu terbaik pada hal halal dan haram. Dan di sini ya, bila kita rujuk kepada syarah hadis yang kita baca pada perenggan yang pertama itu tadi, kita lihat bila Nabi SAW menyebutkan kepada Muaz ibn Jabal itu tadi kan, tentang sesuatu tentang amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga dan seseorang jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapati pada persoalan Muaz ibn Jabal itu tadi memiliki perhatian yang kuat ataupun satu kemahuan yang kuat untuk beliau melaksanakan amal-amal yang soleh. Dan ini juga apa yang dipertanyakan oleh Muaz ibn Jabal itu tadi merupakan sesuatu yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, iaitu berkenaan dengan menunjukkan bahawasanya amal-amal soleh adalah sebab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ya, kalau kita rujuk pada muka surat 269, ada surah Az-Zukhruf ayat 76 dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini. Beliau menyebutkan bahawasanya dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah syurga yang diwariskan, dianugerahkan kepada kalian disebabkan amal perbuatan yang telah kalian kerjakan ataupun kalian laksanakan. Bermakna jelas kepada kita dalam hadis Nabi yang kita baca tadi dan dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 ini menunjukkan kepada kita antara cara untuk kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah melalui amal soleh. Ya, melalui amal soleh. Sebab itu di sini bila Nabi SAW menyenaraikan amalan-amalan yang dipertanyakan oleh Muaz ibn Jabal itu tadi, Nabi menyebutkan kepada kita dengan satu ialah amalan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Dia. Yakni ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Perkara ini tidak dijelaskan dalam kitab ini. Kalau kita rujuklah, tidak ada sebarang penjelasan yang diberikan dalam hal ini. Tetapi kalau kita rujuk pada muka surat 270, saya ingin pergi sedikitlah tentang doa yang dibaca oleh seorang lelaki yang dipertanyakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya kepada dia tentang apakah yang engkau baca setelah engkau solat? Kemudian lelaki ini pun menjawab, As'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Orang itu berkata, aku memohon syurga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari api neraka. Wala uhsinu dandanataka wala dandanata Muazin. Dia kata, dan aku tak boleh untuk berdoa sebagaimana gumaman. Gumaman ni kita kata sesuatu yang didoakan dengan kebiasaannya, okay? Yang kita biasa ucapkan. Sebagaimana gumaman anda itu
dan tidak pula sebagaimana gumaman Muaz ibn Jabal. Tapi apa kata Nabi SAW kepada lelaki ini tadi? Dia mengisyaratkan bahawa mereka berdua banyak berdoa dan bersungguh-sungguh memohon dalam hal Allah masukkan mereka ke dalam syurga dan menjauhkan mereka daripada api neraka. Dan Nabi SAW ketika mendengar ucapan lelaki tersebut, Nabi kata begini kepada dia. Mana tadi? Yushiru ila kathrati du'aihima wa ijtihadihima fil mas'alati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandinu. Sekitar kedua itulah juga yang kami gumamkan. Maknanya, Nabi beritahu kepada lelaki tersebut, kami berdoa sama sebagaimana engkau berdoa. Kami minta bersungguh-sungguh kepada Allah agar masukkan kami ke dalam syurganya, dan kami juga minta bersungguh-sungguh kepada Allah agar menjauhkan kami daripada nerakanya. Tapi kena ingat, dia bukan hanya sekadar doa kita semata-mata ketika kita ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika Nabi SAW menjawab persoalan Muaz ibn Jabal itu tadi, Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa amalan. Dan amalan inilah amalan-amalan yang wajib. Iaitu Nabi kata kepada dia, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan segala sesuatu pun. Ini yang pertama. Kenapa ya muslimah? Bila Nabi SAW menyebutkan tentang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi iringi ucapan itu dengan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Sebab kita ni ramai yang menyembah Allah. Ramai antara kita yang solat, berpuasa, bayar zakat, bersedekah, mengesahkan Allah, tapi dalam keadaan tidak sedar kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu problem kita kadang-kadang. Kita lakukan perbuatan mensyirikkan Allah itu tadi tanpa dalam keadaan yang kita sedari. Tapi kita solat, kita berpuasa, kita pakai tudung itu kan, kita nak jadi muslimah yang baik. Namun dalam masa yang sama, kita tetap melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ada guna kan, kita jumpalah bomoh senah ke apa kan. Kita ambil tangkal daripada dia ke apa. Dengan tujuan kita kata apa, Ustazah saya nak lindung cucu saya je Ustazah, tak ada masalah pun kan ni kan. Betul, tak ada masalah. Kita nak melindungi cucu kita kan kata, daripada kena jin ke, kena perbuatan sihir ke apa kan, boleh je. Tapi tak boleh kita menggunakan ataupun kita mengambil jalan ikhtiar yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah pesan kan dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung tangkal, maka dia telah melakukan kesyirikan. So, ramai antara kita yang lupa. Gantung tangkal ni maksudnya kita pakai kat tangan ke, kita gantung di leher kita letak di atas pintu kita. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita lupa ataupun kita tak sedar kita buat. Sebab itu, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah itu tadi, kita juga kena pastikan. Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita kena ingat, perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat dan kita mati dalam keadaan tersebut, Allah tak ampun dosa tu. Allah tak ampun. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah ingatkan kepada kita. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan yang mensyirikkan dia dengan sesuatu apapun. Tetapi Allah mengampuni perbuatan-perbuatan yang selain itu pada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah tekankan dalam ayat ini, Allah tegaskan kepada kita, Allah kata apa? Wa may yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman azima. Dia telah melakukan satu perbuatan yang begitu besar dosanya. Besar dosanya yang menyebabkan tidak terampun bila dia mati dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi juga telah mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Yang mana Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Tidakkah pernah aku beritahu kepada kalian tentang dosa besar? Dia dah dosa besar tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Nabi kata apa? Asyirku billah. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Uququl walidain, menderhaka kepada kedua ibu bapa.
wa qauluz zur, dan juga mengeluarkan kata-kata yang dusta. Ini dah Nabi ingatkan kepada kita. Sebab itu bila kita nak masuk syurga Allah itu tadi, kita nak kejarkan syurga Allah itu tadi, kita kena pastikan dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, adakah kita ini dalam masa yang sama, kita ada buat perkara-perkara yang menyebabkan kita mensyirikkan Allah? Sebab kalau kita ada buat perkara-perkara yang sedemikian, bermakna sia-sia amalan kita. Dah penat lelah kita beribadah tadi kan? Tapi kemudian akhirnya kita mati dalam keadaan dosa yang tidak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat ya muslimah, yang pertama itu tadi, jaga baik-baik akidah kita, ibadah kita, pastikan akidah dan ibadah itu tadi tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan ianya tercemar dengan hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kedua, Nabi kata di sini, pertama tadi kan beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun. Kedua, Nabi pesan kepada kita, wa tuqimus solah. Engkau mendirikan solat. Laksanakan solat kita. Ini juga sama macam tadi kan kita kata, beribadah kepada Allah tapi dalam masa yang sama mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa ramai antara kita yang meremehkan solat. Berapa ramai antara kita yang beriman kepada Allah. Kita mengaku Allah itu esa, kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah nabi kita, tapi kita solat part time muslimah. Itu masalah kita ni. Solat part time. Tahu tak solat part time macam mana? Dia solat waktu apa? Maghrib aja. Tapi tu orang tak solat sebab apa? Nak tengok cerita suria tu. Pukul 7 kan? Itu masalah tu kita juga. Solat Zuhur, Asar, Maghrib tinggal sebab apa? Tengok TV. Okay, saya kata tak jaga solat. Ataupun Isyak dah ngantuk, kita tidur terus. Dengan harapan lah kata kan, tak apalah nantilah bangunlah sekali sebelum subuh tu kita bangun. Tok-tok pukul 6. Ini tak boleh lah. Macam mana kita nak masuk syurga Allah kalau kita sendiri melakukan hal yang sedemikian? Maknanya kena jaga solat tu betul-betul. Jangan kita menyebabkan perkara-perkara yang ada di sekitar kita ataupun hal-hal yang kita lakukan, hal-hal keduniaan itu tadi, menyebabkan kita meremehkan solat kita. Sebab kena ingat, solat ini adalah amalan yang pertama Allah akan hisap ketika kita di akhirat kelak. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, Inna awwalu ma yuhasabu bihil abadu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya, perkara pertama yang akan dihisap untuk hamba ini kan pada hari kiamat, pada amalan-amalannya, solat tu. Solat kita. Kita di akhirat kelak, amalan pertama yang akan Allah hisap, yang akan Allah lihat ialah solat kita. Sebab itu Nabi pesan di sini, jaga solat, dirikan solat. Sebab dia adalah amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata, dalam hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kata, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika amalan solat yang dilakukan itu tadi merupakan amalan solat yang baik, maknanya amalan solat itu dijaga dengan sempurna. Okay, bagus amalan solatnya. Faqad aflaha wa anjah, Nabi sebut. Maka orang itu dia telah menjadi orang yang berjaya dan orang yang terselamat. Berjaya dan terselamat daripada apa? Kalau kita rujuk dalam kitab syarahnya, kitab syarah Imam At-Tirmizi, iaitu Tuhfatul Ahwazi, dijelaskan kepada kita, sara mahruman minal fawzi wal khalasi qabla al-azab. Orang itu tadi kan, bila kita jaga solat kita dengan baik dan bila ketika dihisap solat itu pada hari kiamat, didapati solatnya adalah solat yang terbaik, maka dia itu diharamkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan dia terkena dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Selamatlah dia daripada seksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa in fasadat, kalau amalan solatnya itu rosak. Rosak ni maksudnya lah kita solat tu tetap solat, tapi solat kita tidak diterima. Tak diterima ni mungkin kerana solat itu ada unsur riya kan? Bila kita buat ibadah ini tapi bukan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, amal itu terhapus muslimah.
Tak dikira. Ini menyebabkan amalan kita rosak. Okey? Sebab tu Nabi kata, wa in fasadat. Maknanya ada orang yang solat, melaksanakan amal ibadah itu tadi, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rosak amalan itu. Dan apa yang terjadi kepada dia? Faqad khaba wa khasira. Maka dia rugi, dia gagal dan rugi, Nabi kata. Kenapa gagal dan rugi? Kerana dia itu menjadi orang yang termasuk pada kategori mereka yang layak untuk menerima azab Allah dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tidak mahu, muslimah. Jadi sebab tu kita kena jaga baik-baik solat kita. Kan? Yalah, mungkin susah untuk kita melaksanakan solat sunat ke apa kan? Tapi sekurang-kurangnya lah, kalau kita dapat jaga solat 5 waktu kita itu dengan sebaik-baiknya, insya-Allah tabarakallah, dia akan menjadi peluang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak Nabi SAW juga pernah bersabda, khusus bagi kita orang perempuan. Nabi kata apa? Iza salatil mar'atu khamsaha. Saya nak masuk tentang solat 5 waktu kita ni. Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha, kan? Bila seorang wanita dia solat 5 waktunya. Solat 5 waktu ni, jaga solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya, kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya. Akan dikatakan kepada dia nanti di hari kiamat, masuklah ke dalam syurga daripada pintu mana yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Masuklah. Kita nak masuk pintu mana? Pintu syurga ni ada 8 ya, muslimah. Kemudian kalau kita melaksanakan semua itu tadi dan antaranya ialah kita menjaga solat 5 waktu kita, akan katakan kepada kita, masuklah ke dalam syurga Allah. Melalui pintu mana pun yang kita kehendaki, kita boleh pilih. Dan ada pintu di dalam syurga itu nanti, namanya ialah Babus Salah. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda, orang yang mana dia beramal ibadah dan dia merupakan ahli salah, nanti di hari kiamat, do'iyah, dia akan dipanggil melalui sebuah pintu syurga yang namanya ialah Babus Salah, pintu solat. Jadi sebab itu kita ni kena jaga pintu tadi tu kan, supaya kita dapat betul-betul masuk dan dipanggil daripada pintu tersebut. Tapi ada juga orang yang dipanggil daripada kesemua pintu, ke 8 pintu. Sebab ketika Abu Bakar mendengar hadis Nabi SAW itu tadi, bila Nabi kata, orang yang berjihad akan dipanggil daripada pintu jihad. Orang yang berpuasa akan dipanggil daripada Babur Rayyan, iaitu pintu Ar-Rayyan. Orang yang bersedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi Abu Bakar ni dia muskil. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah di antara kita ni nanti kan, di hari kiamat, akan dipanggil daripada kesemua pintu tadi? Nabi kata, na'am. Bahkan Nabi kata, aku mengharapkan engkau adalah salah seorang di antaranya, wahai Abu Bakar, yang akan dipanggil daripada kesemua pintu tadi. Maknanya, tadi kan kita baca, bila Muaz ibn Jabal sebutkan kepada kita, tanyakan kepada Nabi tentang amalan yang boleh mendekatkan dia dengan syurga Allah dan menjauhkan dia daripada neraka Allah. Nabi kata, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian menunaikan solat. Lalu Nabi sebut juga, waktu zakah, engkau membayar zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau menunaikan haji. Kesemua amalan-amalan ini adalah amalan yang berkaitan dengan rukun Islam kita. Okay, rukun Islam kita yang wajib untuk kita laksanakan. Bermakna, dalam agama kita, dia bukan hanya sekadar kepercayaan-kepercayaan yang kita yakini dalam hati. Tetapi, kepercayaan kita yang kita yakini dalam hati itu tadi kan, yang mana kita percaya Allah itu esa, kita beriman kepada kitab Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dia bukan hanya semata-mata kepercayaan kita, tapi bagaimana amalan kita untuk merealisasikan kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam hati kita itu tersebut. Bagaimana pengamalan kita? Sebab itu ketika Nabi SAW menjawab
persoalan Muaz ibn Jabal itu tadi, Nabi sertakan dengan amalan-amalan yang wajib untuk kita laksanakan. Dengan amalan-amalan yang wajib ini, dia akan menyebabkan kita menjadi muslimah yang insya-Allah boleh menjaki syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jika dilaksanakan amalan semua itu tadi kan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak akhiri kuliah kita pada sesi ini dengan satu pesanan. Saya nak kata begini. Kita ni kalau dalam hal-hal nak masuk ke dalam syurga Allah, dia merupakan satu perjuangan sebenarnya. Nak masuk ke dalam syurga Allah bukan setakat kita duduk, kita tunggu dan kita cuma berangan-angan saja. InsyaAllah saya masuk syurga Allah. Bestnya masuk syurga Allah. Bukan begitu. Tetapi untuk masuk ke dalam syurga Allah, dia memerlukan pengorbanan dan perjuangan kita sepanjang hayat kita muslimah. Sepanjang hayat kita. Selama mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nyawa, dengan usia, dan pada masa itulah kita perlu berjuang untuk merebut syurga Allah tersebut. Dengan apa? Dengan amalan-amalan kita. Amalan-amalan soleh kita. Yang mana kan kalau kita rujuk tadi, dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah dah pesan kepada kita, syurga itu diwariskan kepada kalian. Kerana apa? Disebabkan amal soleh yang kalian kerjakan. Maknanya kalau kita nak jadi orang yang digelar sebagai penghuni syurga, dia bukan dengan kita hanya sekadar duduk dan menanti. Tetapi kena ingat, usaha kita bagaimana? Apa yang kita lakukan untuk meraih syurga Allah itu tadi? Kalau kita dapat melaksanakan kesemua yang Nabi SAW sebutkan kepada Muaz ibn Jabal tersebut, itu dah cukup, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah muslimah. Kalau kita dapat usaha itu kan tadi kan, perkara-perkara yang Nabi katakan kepada dia, maknanya kita ni dah berusaha. Tapi jangan putus asa dalam usaha itu tadi kan. Jangan tempat putus asa. Sebab kita kena teruskan usaha tersebut sepanjang hayat kita. Sebab jika kita meninggalkan perjuangan ini, akhirnya kita akan jadi orang yang rugi dan kita nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang berada pada penyesalan yang tidak berkesudahan. Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan sebab hadis ni ada panjang lagi ya. Kita belum habis lagi bincangkan tentang hadis kita yang ke-29. Ada lagi amalan-amalan yang Nabi SAW sebutkan. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang kemudian. Saya tutup untuk sesi hari ini, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.